Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah atas dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan saya rasa sangat menarik. Tengok di depan saya ni macam-macam ni. Ada alat kebesaran diraja, ada perhiasan diraja. Kerana kita sedang belajar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Bersama saya ialah Cikgu Suraya. Cikgu akan bincangkan mengenai alat kebesaran diraja. Ya, betul. Untuk segmen ni ya, Cikgu. Ya, untuk kali ini saya akan ceritakan tentang alat kebesaran diraja dahulu. Okey, iaitu yang pertama, okey, kita tengok cogan alam. Ini adalah gambar cogan alam dan cogan agama. Okey, di sebelah kanan saya ni adalah cogan alam. Okey, cogan alam adalah sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak dan berukuran 162.66 cm. Kemudian di atas bulatan terdapat ukiran bulan dan bintang daripada emas. Sekeliling bulan itu terdapat lambang daripada emas iaitu 11 buah negeri di tanah Melayu. Bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri. Kemudian batang tongkat dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Okey, itu adalah cogan alam. Okey, sekarang kita pergi ke cogan agama pula. Okey, cogan agama adalah sebatang tongkat bulat yang berhulu besar yang diperbuat daripada perak juga dan berukuran 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dan bintang pecah 5 yang diperbuat daripada emas. Pada batang hulunya diukir dengan ayat suci Al-Quran. Okey. Kita teruskan yang ni. Boleh juga. Menarik juga. Okay. Cogan agama ada ukiran yang suci Al-Quran. Cogan alam ada juga ciri-ciri lain. Betul. Sebabnya Sultan kita memang akan berpegang pada kita punya agama lah, iaitu agama Islam. Betul. Okey, kita teruskan dengan keris panjang diraja, iaitu keris utama dalam istiadat pertabalan di mana bahagian hulu hingga sarung keris bersalut emas. Macam replika yang cikgu bawa hari ini, keris tu daripada kayu, tapi kalau diraja semua bersalut emas. Okey, di atas sapir diukir lambang kerajaan, persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu. Ia untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas Malaysia. Kemudian mata keris ditempa daripada besi wajar yang diambil dari 11 bilah keris di tanah Melayu. Dan akhir sekali, bahagian hulu keris berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Okey, kita teruskan. Boleh juga, silakan. Kemudian kita teruskan dengan cokma ya. Inilah gambaran cokma. Okey, cokma ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu. Cokma juga merupakan 2 batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak dan berukuran 81.32 cm. Dan di bahagian hulu cokma berbentuk kubah. Kalau kita lihat dekat sini ya, Sean, kita nampak ia berbentuk kubah. Kubah tu sendiri melambangkan kubah-kubah masjid lah. Itu yang kita dapat relatekan. Okay. Simbolik untuk agama Islam juga. Ya, simbolik itu. Okey. Kemudian kita pergi ke pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ini gambaran untuk pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ia merupakan 3 senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang, keris panjang dan sundang pada zaman dahulu. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak dan kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya. Okey. Seterusnya, kita teruskan dengan payung ubur-ubur kuning yang cikgu cakap tadi, diperbuat daripada sutera itu kan. Ya, terdapat 20 kaki payung ubur-ubur kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Kemudian warna kuning ini ialah warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan menjadi lambang kebesaran raja-raja Melayu itu sendiri. Di bahagian puncak payung ini, kalau kita lihat, ia dipasangkan anak bulan dan juga bintang. Itu yang betul-betul di bahagian atas. Ya, di bahagian sana, atas cikgu, kalau kita dapat lihat. Ya, betul. Okey. Baik. Kita teruskan lagi.
Okey, ini pula ialah tombak berambu. Okey, terdapat 20 batang tombak berambu, sama seperti payung tadi, dan mata tombak ini berlok 3 dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di tanah Melayu ini sendiri. Okey, yang kita dapat lihat kat sini, Hanif, alat kebesaran diraja ni sangat pentinglah untuk kita ketahui, sebab tu kalau kita lihat untuk tajuk pendidikan seni visual tingkatan 4 ni, dia diletakkan di tajuk 1. Masa saya bersekolah dahulu, saya tak ada buku teks. Saya tak ada ilmu tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Tetapi pengalaman saya melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, saya dipanggil pula untuk bekerja dengan pihak istana. Jika kita telah mendapat ilmu daripada awal seperti ini, saya rasa tidak sukarlah kalau murid-murid kita akan bekerjaya dengan sultan-sultan ataupun raja-raja. Sebab apa tahu, Hanif? Kalau kita lihat, macam saya bekerja dahulu dekat satu syarikat ni, okey, yang membuat pingat-pingat diraja. Dan kita boleh lihat macam mana halusnya perhiasan atau alat kebesaran diraja itu diperbuat. Itu yang bagus kalau kita mempelajari tajuk ini. Saya setuju juga, dan saya juga dapati seperti keris tadi dan juga tombak berambu yang dibuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri tanah Melayu. Saya rasa sama dengan keris tadi kan cikgu, kan? Daripada 11 buah negeri tanah Melayu. Betul. Ada seperti nilai kesatuan di situ, cikgu. Betul. Kalau kita ikut nampak kesatuan, kemudian kita nampak kepelbagaian dari segi saiz, kita boleh lihat, kadang kita boleh kaitkan dengan kita punya bahasa seni visual itu sendiri. Betul. Okey, kita teruskan. Boleh, cikgu, silakan. Okey, kita dah belajar tadi tentang alat kebesaran diraja. Okey, sekarang cikgu nak bertanya soalan dekat Hanif. Boleh, cikgu, saya akan cuba. Sebab murid cikgu hari ini Hanif. Okey. Okey, soalan uji minda untuk soalan 1. Okey, soalannya berbunyi, keris panjang diraja merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Apakah ukiran yang terdapat di atas sampir keris tersebut? Baik, saya akan cuba, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga sedang berfikir, tengah ingat kembali apa yang Cikgu Suraya sebutkan tadi. Saya akan cuba, cikgu. Ukiran yang terdapat di atas sampir keris adalah lambang-lambang kerajaan. Adakah betul ke, cikgu, jawapannya? Lagi? Saya akan cuba ingat. Dan tadi saya ada terbaca yang ada lambang kerajaan, lambang 11 buah negeri tanah Melayu. Betul, cikgu? Mari kita lihat. Betul tak jawapan Hanif tu tadi? Okey. Jawapan saya tengok rakan-rakan saya di rumah mesti dah terjawab dah. Okey, kalau kita tahu, kalau kita sedia maklum, sampir tu bahagian sarung keris itu sendiri. Okey, di atas sampir diukir lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu yang menunjukkan naungan atau kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas negara kita Malaysia itu sendiri. Terbaik. Kalau macam ni memang boleh dapat tahap penguasaan 3 dan 4 kalau Hanif jawab macam ni. InsyaAllah, cikgu. Saya akan cuba lagi. Saya pasti murid-murid di rumah juga akan cuba lagi, cikgu. Ini penting ni, uji minda ni. Ya, betul. Supaya kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Cikgu ada soalan lagi tak? Nak menguji minda kami semua. Okey. Kita teruskan dengan soalan kedua. Okey. Apakah ciri-ciri dan simbol bagi alat kebesaran diraja iaitu cokma? Apa dia tu? Saya ingat, cikgu. Tadi cikgu ada menegaskan bahawa alat cokmar ini mempunyai kepala yang berbentuk kubah. Kubah ini ada cikgu sebut juga seperti masjid-masjid kita bentuk kubah adalah simbolik untuk agama Islam dan juga menunjukkan kebesaran
diraja. Ya, okey, mari kita lihat. Jawapan yang betul juga. Kita tengok dulu jawapan yang sebenar. Ya, okey, ciri-ciri cokmak adalah kepala berbentuk kubah dan ia menjadi simbol kekuatan dan kebesaran. Tahniah Hanif. Okey, kalau macam ni lah murid saya, memang cemerlang, alhamdulillah. Okey, sangat mudah mengingati. Alhamdulillah, saya segala pasti. ilmu. Sorry, minta maaf cikgu. Silakan. Awak mudah mengingati ilmu yang cikgu bagi. Ya, saya ingat cikgu dia beri banyak bayangan tadi. Mudah untuk saya nak menyambungkan idea di sana. Ya. Sangat menarik cikgu mengenai alat kebesaran diraja seperti yang kita perhatikan. Ada keris, ada cokmar, ada juga saya cuba ingat balik payung ubur-ubur yang dibuat dari sutera dan ada 20 kaki payung cikgu katakan. Betul. Satu lagi tadi, adakah itu tombak cikgu? Tombak diraja yang ada 20 juga yang diambil daripada tombak-tombak pusaka dari negeri-negeri tanah Melayu itu. Betul. Baik, sangat menarik cikgu saya rasa. Yang ada juga cikgu berkatakan mengenai pedang, keris panjang dan juga sundang diraja. Ya. Bukan sahaja alat-alat untuk sebagai contoh payung, ada juga alat untuk senjata. Senjata. Ya, betul. Itu juga sangat menarik. Itulah alat kebesaran diraja kita yang tak semua murid kita tahu dan kenal kerana arus pemodenan ni kita tak terdedah lagi dengan alat-alat kebesaran itu. Betul, dan saya rasa kita sangat beruntung kerana ada topik ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual supaya kita boleh memahami lagi alat kebesaran diraja kita, bukan sesuatu yang kita dapat perhatikan setiap hari. Ini satu pengalaman yang sangat unik saya rasa. Sekarang kita akan berehat sebentar, nanti kita akan sambung lagi mengenai alat kebesaran diraja. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.